Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini berjumpa lagi kita untuk mempelajari topik nombor perpuluhan. Okey, sebelum kita pergi ke kemahiran nombor perpuluhan, operasi darab dan bahagi untuk tahun 6, kita akan ulang kaji dahulu operasi tambah dan tolak serta darab yang telah kita pelajari semasa tahun 4 dan 5. Okay, untuk soalan tambah 3.4 tambah 4.87, apa yang perlu kita buat? Nombor yang pertama kita tulis seperti biasa. Nombor yang pertama ditulis seperti biasa. Okey, tulis 3.4 sifar, 3.4. Nombor yang kedua ditulis daripada titik perpuluhan. Kita mula dengan titik terlebih dahulu. Titik, lepas tu nombor 8, nombor 7 dan diikuti dengan nombor 4. Okey, dekat sini tuliskan sifar. Selepas itu tambah seperti biasa. Sifar tambah 7, 7, 4 tambah 8, 12. Letak kat sini. 1 tambah 3 tambah 4 jadi 8. 8.27. Okey, jangan lupa letak titik perpuluhan. Untuk tambah dan tolak, titik perpuluhan ni akan ikut. Kalau duduk kat sini, dia akan ikut macam tu. Maknanya ada 1, 2. 1, 2, 2 tempat perpuluhan. 1. Sini, dia ikut. Okey, tengok contoh yang seterusnya, 134 tambah 49.87. Apa yang perlu kita buat? Nombor pertama, nombor ni tak ada titik perpuluhan. Apa yang perlu kita buat? Kita letak titik. Okey, mana nak letak titik? Bila nombor yang tak ada titik perpuluhan, kita letak titik dekat belakang sekali. Jangan kat tengah sebab kita mengubah soalan. Kalau kita letak kat tengah ni, kat sini jadi 13.4. Sedangkan nombor ni 134. Okey, kita letak titik kat belakang ni 134 perpuluhan sifar. Sifar. Okey, nombor kedua kita mula tulis dari titik. Titik, lepas titik nombor 8, 7, 9, 4. Nampak? Bila susunan ni betul, awak akan dapat 1 markah. Okey, tambah macam biasa. Sifar tambah 7, 7. Sifar tambah 8, 8. Okey, titik dia akan turun. Duduk di tempat yang sama untuk tambah dan tolak. Okey, 4 tambah 9, 13. Sini akan dapat 8. Jadi 183.87. Kita tengok contoh untuk tolak 6.75 tolak 2.9. Tengok 6.75 tolak 2.9. Pertama sekali kita tulis nombor yang depan, nombor yang atas tulis macam biasa 6.75. Tolak, tuliskan tolak. Okey, nombor yang kedua kita mula dari titik. Titik dulu, titik mesti selari. Sama, sebaris je. Titik, lepas titik 9 sebelum titik 2. Okey, sebab ada nombor kat atas ni, jadi kita kena letak sifar kat sini. Okey, kita tolak macam biasa. 5 tolak sifar 5. 7 nak tolak 9 tak cukup. Jadi kita kena pinjam dengan 6. Jadi sini jadi 17. 17 tolak 9, 8. 5 tolak 2 dapat 3. Okey, jadi jawapannya 3.85. Tengok contoh yang seterusnya, beza antara 12.35 dengan 9.568. Bila kita baca soalan, soalan ni nak beza. Beza biasanya tolak, tapi fahamkan betul-betul soalan tersebut. Okey, operasi yang kita akan guna ialah tolak. Okey, nombor mana yang kat atas? Nombor ini, nombor 12 perpuluhan. Sebab ni nombor ni lagi besar pada 9.568. Jadi 12.35 12.35 ditulis macam biasa. Okey, nombor yang kedua mula tulis dari titik. Okey, lepas tu tulis 5, 6, 8, 9. Nampak? Titiknya berada selari. Okey, titik berada sebaris sahaja dengan titik-titik yang atas ni. Okey, kita mula tolak macam biasa. 10 sifar tolak 8 tak cukup, jadi sini kita pinjam dari 5, dia jadi 10, sini jadi 4. 10 tolak 8, 2. 4 tolak 6 tak cukup nak tolak, jadi kita pinjam lagi. Sini jadi 2. 14 tolak 6, 8. 2 tolak 5 tak cukup, jadi pinjam dekat 2. 12 tolak 5, 7. Sini 1 kan. 1 tolak 9 tak cukup, pinjam kat sebelah kiri dia ni. Dia tinggal sifar. 11 tolak 9. 2. Lepas tu kita pastikan kita tulis titik tu. Titik berada selari. Jadi jawapannya 2.782. Kita tengok contoh untuk nombor perpuluhan menggunakan operasi darab. 15.9 darab 12. Ni guna kaedah darab kekisi, darab lattice. Okey, 15.9 darab 12. Cikgu susun ikut macam ni.
Okey, sifar 9 darab 1, sifar 9, 5 darab 1, sifar 5, 1 darab 1, sifar 1, 9 darab 2, 18, 5 darab 2, 10, 1 darab 2, sifar 2. Kemudian kita tambah ikut garis perpenjuru ini. Okey, 8, 9 tambah 1, 10. Letak sini 1 sebab kena kumpul semula. 6, 7, 8, 9. Letak 9 kat sini. Lepas tu sini kita tambah perpenjuru ini jadi 1. Okey, masa nak letak titik, kita tengok soalan ni ada 1 tempat perpuluhan. Sini tak ada. Okey, selepas titik ada 1 tempat perpuluhan, ada 1. Okey, jadi masa letak jawapan, kita letak kat sini 1. Jadi jawapannya 190.8. Okey, jangan salah letak titik, dia bukan turun macam ni, dia kena kira tempat. Okey, faham? Okey, tengok kaedah kedua, kita guna darab biasa, 15.9 darab 2. Okey, darab 2, 9 darab 2, 18, kita tulis 18, 1 letak sini untuk kumpul semula. 5 darab 2, 10, tambah 1 jadi 11. Okay, 1 darab 2, 2 tambah 1 yang kita kumpul semula tadi jadi 3. Okay, sekarang 1 darab 9 kita kena letak kat sini. Sebab ni adalah nilai yang puluh ni, 10. 1 darab 9, 9. 1 darab 5, 5. 1 darab 1, 1. Dah siap darab 2 lapis sebab ada 2 nombor, kita panggil darab 2 lapis. Lepas tu kita tambah macam biasa. 8, 10, letak 1 kat sini untuk kumpul semula. Sini jadi 9, sifar tambah 1, 1. Okey, masa nak letak titik, kita tak kira, kita tak turun. Kita kira 1. 1 tempat perpuluhan, jadi dekat jawapan pun pastikan 1 tempat perpuluhan. Okey, jadi jawapannya 190.8. Sama sahaja jawapannya. Gunalah apa saja kaedah asalkan jawapannya betul. Untuk contoh soalan ni 24.7 darab 1.9. Okey, dua-dua nombor ni ada titik perpuluhan. Inilah kemahiran yang kita belajar masa tahun 6. Nombor perpuluhan darab nombor perpuluhan. Okey, kita darab macam biasa. Kalau guna bentuk kekisi pun sama, darab macam ni pun sama, darab macam biasa. First kita abaikan titik dahulu. Okey, selepas kita darab, masa nak letak titik, kita perhatikan. Okey, nombor 24.7, okay, 1 kita kira, 2. Maknanya ada 2 tempat perpuluhan. 1, 2. Bila letak jawapan 46.93. Okey, tengok kita cikgu tulis. Okey, jawapannya memang 46.93. Okey, macam mana kita nak tahu kita betul ke tak? Kita tengok kat sini, titik ni ada 1. Selepas titik ada 1 nombor, maksudnya 1 tempat perpuluhan. Selepas titik ada 1 nombor, jadi dah 2. 1 tambah 1 jadi 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan. Jadi kita tulis kat sini jawapan 46.93. Sama juga dengan yang ni. Kita darab macam biasa, darab 2 lapis, lepas tu tambah. Jawapan akhir, kita letakkan titik perpuluhan berdasarkan soalan. Jadi jawapannya 46.93. Okey, secara logiknya juga, 24 darab 1, kita akan dapat 24. Faham? 24. Okey, sini 24 darab 1.9. Kita anggar, takkan jadi 4,000 lebih. Takkan jawapan tu jadi 4,693. Sangat tak logik. Jadi, ingat. Kita perhatikan nombor tu ada 2 tempat perpuluhan sebab sini ada 1. Kat sini ada 1. Kat sini ada 1 tempat perpuluhan. 1 tambah 1 jadi 2 tempat perpuluhan. Okey, untuk contoh bahagi 4 bahagi 5. Nombor perpuluhan ni, nombor yang kita sebut dahulu mesti diletakkan di dalam 4. 4 yang kita sebut dulu, so 4 yang kat dalam bahagi dengan 5. Walaupun 4 kecil daripada 5, pastikan nombor yang kita sebut dahulu 4 yang nak dibahagi dengan 5. Okey, 4 bahagi 5. 4 nak bahagi 5, 4 ni tak cukup nak bahagi 5, so kita letak sifar. Sifar, turunkan sifar. 4 tolak sifar 4. 4 ni baki. Ingat, bila nombor perpuluhan, bila disuruh nyatakan jawapan dalam perpuluhan, tak boleh ada baki. Jika ada baki, kita letak sifar. 4 perpuluhan sifar. Kita tak ubah soalan, kita ubah bentuk nombor. Ni dari nombor bulat jadi nombor perpuluhan. 4 sama juga dengan 4 perpuluhan sifar. Okey, turunkan sifar ni, jadi titik ni akan ikut duduk atas. Titik akan ke atas. Okey, sekarang kita ada 40. 5 darab 8, 40. Nampak dekat CV ni. Kalau kita tak ingat, kita kena buat CV macam ni. Okey, jadi jawapannya sifar perpuluhan 8.
Perhatikan contoh ini, 287.5 bahagi 23. Pertama kita buat sifir 23 sebab kita teringat sifir 23. Sama ada nak guna sifir tulang ikat ataupun sifir macam ni ataupun sifir 23 tambah 23 sama dengan 46 tambah lagi 23. Apa saja cara awak buat sifir 23 diterima asalkan betul. Okey, sekarang 287.5 bahagi 23. Okey, tengok. 2 tak boleh bahagi dengan tak cukup nak bahagi 23. Kita letak sifar. Sifar, letak sifar kat sini. Baki 2. Okey, ni cikgu guna bahagi pagar. Guna bahagi biasa pun boleh. Tak ada salah. Okey, kat sini 28. Kita ambil 23. 1. 23 darab 1, 23. 8 tolak 3, 5. Bakinya naik ke atas. 57. 57 ada tak dalam sifir 23? Tak ada. Kalau dia ada, dia kat tengah-tengah ni. So, kita ambil 46. 23 darab 2, 46. Kita tolak. 7 tolak 6, 1. 5 tolak 4, 1. 11. 11 masih kurang daripada 23. Jadi pilihan nombor ini betul. Kalau nombor sini kita lagi besar daripada ni, maksudnya pilihan nombor ni salah. Okey, 11 ni kita naik duduk atas sebelah dengan 5. 115 jadi nombor kita sekarang. 115 ada dalam sifir 23, jadi sini 5. 5. 23 darab 5, 115. So, tak ada baki sifar. Jika masih ada baki, kita kena tambah sifar dekat belakang ni. Okey, memandangkan soalan ni tak ada baki, jadi inilah jawapannya, 12.5. Ingat, jika masih ada baki, sila tambah sifar. Kira sehingga 3 tempat perpuluhan dan kita bundarkan. 87.12 bahagi 1.5. Inilah kemahiran bahagi perpuluhan yang kita belajar tahun 6. Okey, bila bahagi nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan juga, kita tak belajar yang ni masa tahun 5 dan tahun 4. Kita belajar masa tahun 6. 87.12 bahagi 1.5. Apa yang perlu kita buat? Kita jadikan nombor ni, 1.5 ni, kita jadikan nombor bulat. Kita gerak ke kanan 1, jika yang ni gerak ke kanan 1, yang ni mesti gerak 1. Kenapa kena jadikan nombor bulat? Sebab kita nak senang untuk bina sifir 15. Kita tak perlu bina sifir 1.5. Jadi susah. Okey, bila macam ni, bila kita dah gerak titik, dia akan jadi soalan macam ni. Kita bukan ubah soalan, kita ubah bentuk. 871 sekarang ni. 871 bahagi 15. Bila 15, kita membuat sifir 15. Okey, sebab sifir 15, okay, kita salin balik soalan. 871.2. Okey, 15 darab sifar. Sebab 8 tak ada dalam sifir 15, kita ambil sifar. Okey, 8 letak sebelah dengan 7, 87. 87 tak ada dalam sifir 15, kalau ada yang ada kat sini. Jadi kita ambil 75. 15 darab 5, 75. 7 tolak 5, 2. 8 tolak 7, 1. Nampak? 12 ni akan naik duduk kat sebelah 1. 121. 121 tak ada dekat sifir 15, ambil 120. 120. Nampak? Cikgu ambil 120. Cikgu tulis nombor yang kat atas. Nombor kat atasnya 8. Bakinya 1. Pergi duduk sebelah dengan 2. Jadi 12. 12 tak ada dalam sifir 15. Kalau ada, dia berada di sini. Jadi kita kena ambil sifar. Sifar letak kat sini. 15 darab sifar. Sifar. 2 tolak sifar 2. 1 tolak sifar 1. Jadi sini kita naik 12. Jadi 120. Kita tambah sifar sebab ada baki. 12 ni baki. Jadi kita kena tambah sifar. Jadi 120. Ada tak 120? Ada 120. 15 darab 8. 120. Sekarang bakinya sifar. Jadi tak perlu tambah sifar. Jadi inilah jawapan untuk soalan ini. 58.8. Ingat, jika masih ada baki, awak kena tambah lagi sifar. Kira sehingga 3 tempat perpuluhan dan bundarkan. Okey, selamat menjawab soalan berdasarkan kemahiran-kemahiran yang telah kita pelajari ini. Okey, selamat menjawab. Terima kasih.